Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita bertemu lagi pada malam ini di Majlis Ilmu yang kita doakan semua mendapat keberkatan daripada Allah SWT, dan saya doakan kepada anda sekalian semoga sihat walafiat sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni kita terus cerita pasal yang lain-lain. Kita tengok apa yang berlaku ada orang tanya saya, apa benda ni Dr. Hunza Valley ni? Dia tanya apa benda? Sebenarnya bukan apa benda. Dia adalah satu tempat, satu lembah. Saya ulang, satu lembah. Kita kenalkan anda di Pakistan ni. Ada satu nama tempatnya Hunza, ataupun orang setengah sebut Hunza Valley. Satu dipanggil apa? Satu lembah di mana di Pakistan, tengah nak naik ke utara tu Afghanistan, sebelah timur utara ke atas tu China. Mereka bersepadan dengan China dan Afghanistan. Sebelah bawah sana India, of course. Tapi yang penting sekali, anda nak pergi sana, bukan anda saja, saya pun nak pergi ke sana. Kalau saya cerita nanti, anda boleh bayangkan tak, kalau orang putih panggil heaven on earth, syurga di dunia. Ni orang yang tak pernah, ataupun macam saya pun tak pernah pergi ke Hunza Valley ni. Bila kita tengok kat YouTube, memang betul lah dahsyat. Tak banyak lagi tempat tinggal di dunia ni yang ada tempat yang tak tercemar, tempat yang tak diganggu oleh pengaruh-pengaruh luar. Itu pun banyak para pelancong yang sudah pun mendekati kawasan itu, sebab mereka tahu kawasan ni sama ada orang gilakan tempat untuk berski, ataupun orang yang suka pergunungan, ataupun suka nature, ataupun suka makanan-makanan yang organik. Di sinilah tempatnya. Apa yang sebenarnya yang dikatakan orang boleh hidup sampai 100 tahun di sana, biasa je. Macam you dengar di Okinawa di Japan, tapi di sini sampai 120 lagi biasa. Yang herannya, umur 65 perempuan masih boleh beranak, masih biasa beranak umur 60-an. Kalau di sini, kalau kita beranak umur 60 ke atas, apa jadi? Masuk surat khabar, masuk TV semua, betul? Di sana adalah bukan satu benda yang pelik. Itu dari segi panjang umur. Tapi dari segi apa satu lagi tu, saya kata mereka tak kenal perkataan kanser di sana. Cuma mungkin kebelakangan ni ada juga mereka yang keluar-keluar pergi ke negara barat ataupun di Islamabad. Islamabad tu dia punya center, macam Putrajaya lah di Pakistan tu. Pekan besar, memang ada makanan-makanan fast food, makanan western. Dia orang yang terdedah kepada western food di macam Islamabad ataupun di Lahore. Baik, saya nak bagi kepada anda kenapa mereka boleh hidup average life. Orang kata apa, purata umur di sana ialah 95 adalah average life span. You nak tak kalau kita dapat 95? Nak lah kan. Bukan kata nak tu orang kata umur 95 tu dah duduk atas katil, dah kena tolak kerusi roda. Mereka takat 80, 88, 90 tu masih lagi pergi ke kebun, masih lagi pergi ambil buah-buahan, masih lagi masak sendiri, faham tak? Masih lagi pergi melawat jiran-jiran. Macam kita kat kampung dulu, masih lagi angkat kayu api, sebab dia orang masak pakai kayu. Dia orang tak masak pakai gas dan sebagainya. Yalah, memang ada permodernan, sebab bila dah ada jalan raya, dah ada lori, dah ada kereta, semua mestilah ada pengaruh-pengaruh luar juga. Tapi mereka mempertahankan. Jadi saya nak cerita kepada anda kenapa mereka tak kenal kanser di sana. Bahkan saya sebut perkataan kanser tu sebagai simbolik. Jadi kalau orang tak kenal kanser, selalunya dia tak kenal heart problem, dia selalu tak kenal autoimmune, dia selalu tak kenal masalah diabetes atau high blood pressure, kolesterol, lagi dia tak kenal. Masalah-masalah sakit kulit, masalah-masalah sakit sendi, mereka lagi tak kenal. Pasal apa? Kanser pun dia orang tak tahu. Jadi tuan-tuan sekalian, antara tempat yang daripada 9 di dunia yang dibuat kajian, awal-awal dulu cuma 5 saja, sekarang dah 9, dia tambah 4 lagi. Kajian macam mana orang boleh bertahan umur panjang. Tetapi Hunza adalah merupakan antara yang pertama sekali yang dicari, dan banyak buku dan kajian ditulis tentang orang-orang Hunza, cara hidup, gaya hidup, pemakanan, udara, air dan sebagainya. Baik, dengan itu saya ucapkan terima kasih kerana sudi join. Kalau bersedia cukup-cukup ambil nota ni, sebab you boleh belajar apa dia buat kat sana. Mungkin sebahagian besar kita boleh ikut. Boleh? Baik. Nombor 1, anda akan heran
Walaupun average lifestyle mereka 90-95 macam tu, dan you rasa mereka tu daif, maksudnya mereka kalau you tengok tak adalah, you tahu kan tempat ni memang electricity pun kurang, kalau wifi kat sana pun kurang, kalau hotel kat sana pun ada waktunya dia tak ada heater dan sebagainya, Masya Allah. So masih lagi daif lah. Tetapi ingat ya, nombor satu, mereka dapati ramai daripada rakyat mereka, hampir 95% daripada mereka adalah educated. Ini you tak sangka adalah merupakan satu faktor mana mereka boleh menahan diri untuk jadi disiplin, menggunakan otak yang waras supaya mereka boleh pilih mana baik, mana yang tidak baik. Jadi ramai daripada mereka adalah educated, and English is the second language. Maksudnya ramai daripada mereka, kalau you pergi sana, saya tengok dalam lawatan ke sana, language is not a problem. Maksudnya you speak English, you safe kat sana. Okay? Dan nombor satu. Nombor dua, dari segi lifestyle mereka di sana. Okay, dengar ya. Nombor dua ialah gaya hidup adalah simple. Faham kata simple? You tak nampak Ferrari kat sana, Lamborghini kat sana, Porsche. Paling-paling dia ada motor. Paling-paling kalau yang ada kereta tu mungkin yang ada, mungkin dah ada restoran sikit-sikit ya. So bagi mereka it's okay to be simple, dan mereka menjadikan itu sebagai gaya hidup yang fitrah ataupun maksudnya normal di Hunza province. Dan bukan berarti mereka sedih, mereka tak kaya ke, bukan berarti mereka sengsara ke, tidak. Makan, minum, tidur, beranak, menjaga family, semua tu kebiasaan. Maksudnya normal life di sana. Sambung. Tadi saya cerita umur 65 boleh beranak lagi kan. Berarti kalau you nak jadi bapa, umur berapa? Kalau isteri 65, kadang-kadang husband boleh 80 pun, ataupun 75 pun biasa lagi di sana. Di sini saya tak tahulah. Okey, baik. Seterusnya ialah nombor dua, ialah mereka dah bagi tahu tadi kan. Satu, educated. Nombor dua, gaya hidup. Nombor tiga, mereka punya relationship. Sebelum cakap pasal makan lagi, dia punya kasih sayang, silaturahim dia, kejiranan mereka. Bahkan setiap kampung di sana yang tidak begitu besar dia punya jumlah penduduk di sana, kata mereka, dia orang tahu setiap orang punya rumah mana, siapa nama, anak berapa orang, cucu berapa orang, semua. Saya macam tu sekali. Ini teringat saya balik bila kita study di Okinawa province di Japan. Kan ada satu island di Japan tu, sebelah bawah sana tu, mereka pun mempertengahkan relationship. Maksudnya apa? Kejiranan, very important. Dia orang memang bekerja sekali, kadang-kadang makan sekali, bersembang sekali. Seronok bila you tengok cara dia orang santai kadang-kadang. Itu adalah nombor tiga. Nombor empat ialah mereka tak nampak stres. Macam mana kita boleh tahu? Sebab polis tak ada. Kata dia orang, kalau ada pun segelintir saja, itu pun tangkap pun sebab mungkin sebab bawa alkohol secara black market kan. Alkohol tak boleh, ini negara Islam kan. Tapi negara Islam yang agak terbuka juga, mereka tidak menghalang orang-orang luar datang tak pakai tudung dan sebagainya. Itu mereka tak ada nak tangkap-tangkap semua. So kat sana crime rate, tahu crime rate tak? Jenayah. Okey. Masalah-masalah orang mencuri, masalah-masalah orang merompak ya, membuat ni katakan rogol dan sebagainya, tak berani di sana. So polis is, you tak nampak lah. Sebab kata orang heran, dia kata crime rate almost zero kat sana. Faham? Jadi bila jenayah tak ada, you keadaan tenang tak? Pernah tak you pergi satu kawasan bila bercuti ke apa, you tahu kawasan tu, you kata, oh this place no problem, you can walk anytime kan, you jalan dengan rasa bebas. You tak ada kepala tu nak berat, rasa aku bawa beg ni macam mana kan. Tak ada, di sana no problem. Dia orang kata kat sana disebabkan crime rate ni tak ada, mereka tak perlu risau nak kunci rumah, nak kena berlapik-lapik dan sebagainya. Kalau you tengok daif betul, lampu pun malam-malam memang tak ada. Street light tu ataupun nak pergi ke rumah you sendiri pun kena pakai torchlight. Okey, faham tak? So memang cantik sangatlah gaya hidup mereka di sana tu. Dan satu lagi ialah stres. Mereka kata kat sana memang tak
tak mungkin menjadi terlalu besar sehingga kan kalau kat sini kan ada cerita sampai ke Along pun, sana tak ada cerita-cerita macam tu. Baik, seterusnya disebabkan mereka simple life kan, dan cara sekarang saya nak fokus kepada sebenar-benarnya kenapa mereka tak kena kanser, dan kenapa sebenarnya mereka tak orang kata apa, umurnya tak pendek jadi panjang. Tuhan tu memang genetically pun mereka mungkin umur panjang, tetapi disebabkan environment. Okey, dua sebab utama, dengar elok. Sebenarnya tiga. Satu ialah udara. Udara sana kan di atas pada 2,500 kaki ke atas, lagi tinggi, lagi bersih udara tu, dan satu udara yang bersih. Nombor dua ialah dia punya air. Air dia yang paling utama sebenarnya di lembah ni. Kalau anda tahu, air dia warnanya macam susu, warnanya macam kelabu-kelabu sikit, putih-putih. Dan kalau sekali imbas you tengok, you tak akan minum. Tapi orang sana, itulah air yang dia minum, itulah air yang dia bagi binatang dia, binatang ternakan dia minum, itulah air yang dia siram pokok dia. Jadi kalau you study dalam air itu, penuh dengan mineral yang terbaik yang datang daripada salji, daripada pergunungan. Jadi you bayangkan air yang penuh dengan zat-zat mineral yang terbaik, you minum hari-hari. You buat tu sebagai orang kata apa, memang mandi semua sekali lah kan. Jadi terbaik. Saya tak boleh fikirkan betapa banyaknya kata orang air Hunza ni adalah air yang paling kuat dari sudut penawarnya. Kalau dibandingkan air Zam-Zam, inilah dia antara air lagi yang boleh diiktiraf sebagai air penawar. Boleh. So itu adalah kebaikan, sehingga kan ada orang cuba nak eksport air Hunza, tapi saya rasa masih tak berjaya. Tak tahu kenapa. Sungai Hunza tu kalau you tengok, ada kawasan yang very clear, ada kawasan yang bila dia lalui dengan batu dan sebagainya, dia jadi kelabu sikit. Tapi air-air macam ni lah. Kalau you tengok pelancong-pelancong dia bawa tempat-tempat di tepi-tepi jalan tu, ada kawasan-kawasan yang air orang panggil apa, air fountain kecil-kecil tu, diminta mereka pergi basuh muka, nak minum pun boleh. Sebab apa? Mereka tahu air mereka adalah amat the best. Saya memang jealous ni nak pergi tengok berapa pH dia, berapa, siapa yang buat kajian. Memang dah ada orang kata air Hunza tu berpuluh-puluh jenis trace mineral dan mineral. Okey, baik. Nombor 3 ialah makanan. Mereka paling tinggi kalau kerap pun tentang daging ni cuma seminggu sekali. Itu pun dia orang kata kerap. Selalunya zaman-zaman atuk nenek mereka dulu ni, masa yang tak didedah kepada modern life lah kan. Mereka cuma makan daging waktu kenduri ataupun perkahwinan, ataupun setahun 2-3 kali sahaja. Saya ulang, setahun 2-3 kali sahaja. Kita seminggu berapa kali? Jadi nampak sangat mereka tu almost vegetarian. Tahu vegetarian tak? Buah-buahan banyak, sayur-sayuran banyak, dan mereka ada banyak nuts and seeds, biji-biji ini. Kalau anda dengar seperti berry, banyaklah dia kan. Kawasan yang ada 4 season kan, ada musim panas, musim sejuk, musim bunga, musim luruh. Jadi setiap season tu ada buah-buahan, tanam-tanaman, dan kalau masa dia orang makan tu selalunya banyak buah, dan buah yang paling popular di sana ialah buah apricot. Dan anda tahu buah apricot ni kalau di sana dia orang tak buang biji-bijinya ataupun dia punya kernel tu, dalam tu kan ada dia punya kacang dia tu. Jadi kacang dia orang tu dia orang buat berbagai jenis makanan harian, ataupun ditambah dalam dia punya salad. Dia orang banyak salad. Lepas tu dia orang banyak main dengan curry, herbs. Dia orang suka herbs, kan dia orang suka buat macam kita punya bukan murtabak, macam chapati tu. Okey, so kalau you tengok di sana, kalau orang kita Malaysia pergi sana tak rasa susah nak makan, sebab mereka suka benda-benda yang spicy, yang pedas-pedas, yang ada spice lah, ada herba, rempah, rimpang banyak di sana. Dan buah-buahan seperti pear, apricot tadi, lepas tu dia orang keringkan waktu summer, nanti waktu winter dia orang makan balik, dan dia orang buat air jus daripada apricot yang kering pun boleh. Kacang-kacang dia orang tak lepas, dia orang campur dalam masakan mereka.
Jadi dalam apricot seed tu kan ada B17, dia orang tahulah supaya tak jadi racun. Jangan salah-salah bulan pula kita nak pergi makan B17 banyak-banyak sebab nanti ada cyanide semua tu. Tapi dia orang pandai, sebab orang lokal kat sana tahu cara dia nak hilangkan masalah cyanide dan sebagainya tu. Jadi anda pun tahu yang B17 tu adalah antara satu-satunya untuk kita lawan kanser. Jadi mereka tu buat minyak daripada kacang atau biji daripada apricot ni pun dijadikan minyak. Dia panggil minyak apricot. Itu sebahagian daripada kehidupan mereka. Jadi kalau setiap hari, setiap minggu dia orang amalan tu walaupun sikit-sikit, dia lama-lama dia jadi preventif lah, betul tak? Dan seperti biasa, makanan yang Tuhan bagi, kalau ada jenis yang super seed ataupun kacang macam ni, dia bukan untuk satu penyakit saja, dia untuk berbagai jenis penyakit. Dan dia pun ada banyak rainbow food. Ada warna apricot, ada warna pear, ada warna apple, fresh. You tengok dia orang gigit daripada pokok lagi dia orang gigit. Dahsyat lah kalau you tengok potato dia, carrot dia, ada lagi gandum dia, Masya Allah. Memang hidup mereka tu simple, dan cara dia masak pun cara dapur kayu je, tetapi cukup orang kata apa, organik. Perkataannya organik. Dia makan daging yak, Y-A-K. Ada, tahu tak yak? Yak ni macam, nak kata macam mana rupanya, yang banyak bulu tu, okey, macam kambing besar, tapi dia panggil yak, okey. So banyak dia orang kalau makan daging yak lah, okey. So raw food. Dan ujung sekali saya ingin tutup cerita nombor 7, sebab mereka rajin bekerja. Saya ulang, mereka rajin bekerja, dan kalau nak dikatakan bekerja, itu betul-betul buat kerja. Tetapi nak pergi kerja, nak balik kerja, atau nak pergi ke rumah-rumah, nak pergi mungkin beli ke apa-apa, dia orang berjalan antara 10 hingga 15 km tu biasa. Saya ulang, 10 hingga 15 km sehari berjalan campur tolak adalah biasa. Kita campur tolak sehari ada sampai 1 km tak? Jadi tak usahlah kita tanya. Sebenarnya rahsia mereka tu kita tahu dah, dan kita tengok dan kita baca, kita belajar. Soalannya, adakah kita boleh mengikuti jejak orang-orang Hunza ni? Jadi tuan-tuan sekalian, anda dah tahu kenapa saya nak pergi tengok. Sebab kita banyak baca buku, banyak baca internet, banyak belajar daripada Google, tapi tak sama dengan pergi, betul tak? Okay. So insyaAllah saya doakan anda semua juga sihat walafiat. Sambil tu jagalah diri elok sementara kita masih lagi diberi nafas, dan jangan lupa kalau untuk menghindarkan daripada kena banyak masalah-masalah virus ni, jangan lupa pada herbal gel, sebab ada habatus sauda, ada chamomile, ada zinc, ya, ada special vitamin dan sebagainya. Memang saya buat tu khas untuk orang-orang macam saya lah. Kalau anda sudi, tolong ingat namanya herbal gel. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ni bahagia, akhirat syurga, sebab kita pandai apa? Let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.